Saya sekarang dah tak bekerja, dah bersara pada tahun lalu, bulan Oktober, setelah bekerja lebih kurang 42 tahun lebih lah, 42 tahun 6 bulan gitu. Kursus ini adalah sebahagian ataupun lanjutan daripada kursus sejarah dan falsafah sains yang yang diwajibkan kepada pelajar-pelajar masa saya mengaji dulu lagi pun diwajibkan dah kursus ini. Dan pada tahun dulu masa saya bekas pelajar UKM tahun 1972-76, batch yang ketiga. Masa tu belajar di Jalan Pantai. Saya tahu sebahagian dia pasti belum lahir lagi lah. Sebab anak saya yang sulung pun sekarang dapat 3 tahun. Okey, dulunya bila UKM diperkenalkan, kita menganjurkan ataupun kita menyajikan kursus di mana pelajar-pelajar sains mengambil subjek sastra dan pelajar-pelajar sastra mengambil subjek sains. Jadi untuk orang sains ambil pelajar sastra ni tidak jadi masalah lah. Dan saya memilih subjek psikologi. Walaupun saya sendiri saya ahli fizik, bidang saya fizik, saya buat kerja penyidikan di UKM dalam bidang tenaga suria, solar energy. Saya juga belajar di UKM 72-76, kemudian selepas habis tamat 76 itu, UKM minta saya join UKM lah sebab tak ada pensyarah ketika itu. Yang mengajar saya dan kawan-kawan seangkatan dengan saya lebih kurang dalam 70% orang luar. Orang luar maksudnya orang American Peace Corps, orang Indonesia, banyakkan Indonesia lah. Tapi pelajarnya tak ramai. Maksudnya kita tak ramai lah macam dulu. Saya pun dalam honors tu kuliah saya ada 6 orang saja. Alhamdulillah 6 orang tu sudah pencin, 6 orang tu profesor kat universiti. 6 orang tu saya rasa sudah berkhidmat dengan cemerlang lah kat universiti. Walaupun peringkat awal tu apabila UKM ditubuhkan dulu, orang mempertikaikan siswa azharnya. Saya buat master dekat London, University of London selama 1 tahun. Dan saya terpaksa balik disebabkan, bukan terpaksa, saya diminta balik lah disebabkan kekurangan kaki tangan, dan saya mengajar sini semula selama 3 tahun. Dan tahun 80 saya sekali lagi ke UK untuk membuat PhD dalam bahagian solar energy lah. Okey. Bila balik, saya pelajar sains sosial atau kami telah mengadakan kursus kami sendiri masa itu untuk disajikan kepada pelajar sains. Jadi bila kita tanya apa kekurangan pelajar sains ini, saya minta maaf pada pelajar yang bukan sains ini, yang pakai dulu memang pelajar sains. Jadi bila kita tanya kepada pelajar yang keluar, termasuk saudara sekarang ni, kalau saya tanya lah, orang tanya, you ni keluar di Fakulti Sains UKM ke? Ya, saya. Kalau orang tanya sains tu apa? Unit jabatan fizik ke? Ya, fizik. Fizik tu apa? You ni orang Islam ke? Ya, saya orang Islam. Islam tu apa? Dan tentang Islam ni, saya hingga sebuah universiti di Taiwan, National Cheng Kung University, dia jemput saya untuk memberi satu ceramah kuliah. Saya kira hebat jugalah kuliah tu sebab semua ketua-ketua akan datang. What is Islam? Jadi saya 2 jam saya kena bincang apa itu Islam. Jadi kadang-kadang kita take for granted. Dan bila kita keluar sebagai pelajar fizik, pelajar biologi ke, pelajar kimia ke, pelajar sains bahan ke, orang luar tanya, kan saya tengok di televisyen sekarang ni, keluar, oh ini pakar dalam bidang sekian. Tapi kalau orang tanya, ini pakar dalam bidang sains. Sains itu apa? Jawapannya tak sukar nak bagi. Sebab dia tidak diajar seformal. Dia main rasa-rasa sajalah. Rasa-rasa macam Islam tu, dia tengok mak dia semayang, ayah dia semayang, dia pun semayang. Islam tu apa? Islam tu semayang. Islam tu apa? Islam tu Taurat. Islam tu apa? Islam pakai tudung. Islam tu apa? Islam tu orang bagi salam. Dia jumpa. Jadi dia melihat agama itu hanya apa yang dipamerkan pada dia. Jadi sains begitu jugalah. Jadi saya rasa, bukan saya lah, kumpulan kami di UKM ini merasakan bahawa ini tak wajar. Wajar kita ajar kepada pelajar.
So kami perkenalkan subjek sejarah dan falsafah sains. Sebab sains ni ada sejarahnya. Yang kita kenal Nicolaus Copernicus, yang kita kenal Galileo Galilei, yang kita kenal Maxwell, Boltzmann dan Einstein sebagainya itu, mereka ini sebenarnya pendatang-pendatang baru dalam sains ini. Sebab kalau kita tanya diri kita, Firaun ini membina piramid, tak apalah. Orang tak tahu siapa yang jadi arkiteknya. Tapi kita tanya secara lanjut lagi. Nak buat piramid ni perlu sains dan teknologi tak? Tentu perlu. Jadi macam mana cara berfikir orang itu yang boleh membangunkan piramid? Syekh Hongti membina Great Wall of China. Piramid ni bukan baru. Piramid ni dah cukup lama. Paling tua di dunia. Sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi. Tak tahu dia mana mula. Semasa Nabi Musa AS itu tahun 1350 itu sebelum Masihi, 1350 sebelum Masihi itu sudah zaman Ramsey yang kedua dah. Jadi ketika lahirnya Nabi Musa pun sudah ada scientific activities, activity yang berbentuk sains ini. Jadi kita tanya macam mana dia orang develop dan kenapa dia nak, macam mana mereka orang bangunkan sains itu dan kenapa mereka nak membangunkan sains itu. Begitu juga kita tembok besar negeri China. Saya bila sampai kat tembok besar negeri China, pertama kali yang saya tanya ialah bila tembok besar ini dibina? Jawapannya sekitar 250 tahun sebelum Masihi. Sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Dan hebat, cukup hebat, 6,000 kilometer panjang. Waktu saya sampai tahun 87 itu, bukan macam sekarang sudah dibina sebab banyak turis, banyak pelancong. Dan kita bertanya, sehebat ini, apakah mereka ada sains dan teknologi? Apakah mereka tidak ada sains dan teknologi yang mampu mereka bina? Dan ternyata tempat-tempat yang dipilih untuk letakkan Great Wall itu ialah tempat-tempat yang amat strategik. Dan juga tempat-tempat yang tak kena kita kata earthquake ataupun bencana alam. Jadi maknanya memilih kawasan itu macam mana piramid lah. Piramid itu memilih tempat di sebelah Sungai Nil itu, yang saya dah pergi banyak kali juga lah, 9 kali lah saya rasa. Itu juga bertanya, kenapa tempat itu yang dipilih? Jadi jawapannya ialah sains ini bukan hanya hasil orang Barat. Sains ini sebelum orang Barat pun ada, sebelum Islam pun dah ada, sebelum Nabi Isa pun dah ada, sebelum Nabi Musa pun dah ada. Jadi timbul persoalan-persoalan yang begini, yang kita sebagai ahli sains, kita kena tahu. Jadi bila ahli sains ni, bila orang tanya fizik, bukan main hebat lagi. Nanoteknologi bukan main hebat lagi. Bila genetik engineering bukan hebat lagi. Bila orang tanya sains itu apa yang kamu belajar? Dan bagaimana sains itu dikembangkan? Oh, dia kata ini saya tak belajar dan ini bukan bidang saya. So bidang apa? Jadi sama dengan Islam. Oh, orang tanya dalam Islam ni ada politik tak? Dalam Islam ni ada ekonomi tak? Hubungan antara bangsa ada tak? Jadi takkan Islam tu semayang, puasa, zakat saja. Jadi timbul soalan-soalan macam tu yang kita perlu jawab. Jadi kursus sejarah dan falsafah sains itu ialah untuk menjawab. Tapi 2 jam, 3 jam seminggu itu tak sampai terlalu mana lah. So akhirnya kami bina satu lagi kursus untuk melengkapkan itu, kami namakan sebagai etika dalam kegiatan sains dan teknologi. Sebenarnya di sebelah belakang itu kita nak menunjukkan bahawa segala aktiviti sains ini, kalau tidak, bukan sains sajalah, aktiviti keilmuan ini, kalau kita tidak ada etik, kalau kita tidak ada adab, kalau kita tidak ada akhlak, dia tak jadi. Tak jadi, tak mungkin boleh berlaku. Macam kita nak belajar sekarang lah, dan macam saya nak mengajar sekarang. Kalau saya tak siap, tak prepare dan sebagainya untuk memberi ilmu yang ada ini, dia tak berkesan terlalu mana, dia jadi main ad hoc. Jadi ilmu tak boleh macam tu. Kalau kita nak makan pun, kita nak siap pukul 1, nak makan tengah hari, kemudian kita nak masak nasi, basuh pinggan, nak buat ini, kita plan proper kan kita nak makan. Apatah lagi kita nak belajar kan. Jadi kita kena ada proper planning. Sebab tu kursus ni diperkenalkan. Tapi akhir-akhir ini, nanti saya akan bicarakan lebih lanjut lagi. Orang start bertanya balik tentang sains Islam. Nanti saya akan bincang kenapa istilah sains Islam ni bukan tak betul tetapi mengelirukan. Jadi akhirnya kami mengambil keputusan
setelah berbincang lebih kurang dalam 15 tahun yang lalu, mungkin saudara kecil-kecil lagi, kami ambil keputusan untuk memperkenalkan sains tauhid. So jadilah subjek sains tauhid sekarang ini, iaitu subjek yang kalau saya boleh lupa. Nampak tak saya punya slide? Halo? Nampak dok. Nampak? Okey, alhamdulillah. So nampak senanglah. Okey. Okey, yang ni saya tak perlu tunjuk panjang sebab ini adalah pensyarah yang terlibat. Saya hanya nak melengkapkan nota, insya-Allah saya akan letakkan benda ini di IFLU. Tidak, nota saya jadi tak cantik sebab ada nota, ada apa semua, tidak ada penulisnya. Kalau siapa nak merujuk nanti, dia tak tahu siapa dia. Di situ pun ada masalahnya. Dan saya mencadangkan kepada Dr. Azmin supaya kita ada kuliah pukul 5 hingga 6.30 dua hari ini. Sebabnya ada kawan-kawan kita mungkin dia takhirkan asal dia, dulu boleh ada kan. Jadi tak sempat, jadi sekarang ni pukul 7 dah masuk Maghrib. Jadi kita buat 5, 6.30 setiap hari Selasa dan Khamis lah. Kemudian objektif kursus ini saya pun tak perlu sebab ini boleh dapat nanti habis masa kita. Ini boleh dapat dalam kita punya kursusnya konten, dan saya pun ambil di sana, saya permudahkan, saya meringkaskan di sini. Tapi saya nak sebut, ini adalah sejarah kursus ini. Bila kita buat kursus sejarah dan falsafah sains, ada orang komplain. Macam saudara-saudara lah komplain. Siapa Muhammad Yusuf Haji Osman ni nak cakap tentang bidang agama ni atau bidang sains Islam? Di mana dia ada ijazah Islamnya? Kalau dia ajar solar energi, memanglah dia ada PhD. Dia ada fizik, memanglah dia ada bidang fiziknya. Tapi siapa dia ni? Jadi ini satu isu, satu masalah ataupun bukan masalah, satu yang orang pertikaikan. So saya tahun tak saya bukan 1900 gitulah. Saya balik tahun 1984, 85, 86 itu setelah mengajar subjek ini. Kami bersetuju supaya mengadakan satu kumpulan yang kita namakan Kumpulan Sejarah dan Falsafah UKM. Kumpulan ini terdiri daripada pensyarah yang mengajar subjek ini. Saya bukan mempersoal, mengungkapkan satu idea. Saya nak tanya, pengiktirafan itu apa? Yang kamu kata, kamu ni tak layak mengajar subjek ini sebab kamu tidak ada ijazah dalam bidang demikian. Adakah semata-mata orang yang ada ijazah itu dia layak mengajar? Jadi ini satu soalan. Jadi pengiktirafan itu apa? Jadi saya selalu sebut kepada pelajar saya, mungkin sekarang ni saudara-saudari, kadang-kadang kita tertipu. Sijil kita tu 20 sen ya. Tapi terakhir sekali bila kita bekerja, bukan sijil itu yang nak menunjukkan bahawa kita hebat kerja. Bagaimana kita melaksanakan tugas kita menggunakan ilmu yang ada. Apa yang kita deliver, apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, itulah yang diperhatikan oleh orang. Sama dengan Islam. Kita mengaku diri kita Islam apa semua, tapi akhirnya sekali bila kita menipu, bila kita terima rasuah, bila kita tidak amanah dan sebagainya, maka orang akan melabelkan, tengoklah orang Islam, bagi amanah dia tak buat kerja dengan amanah. So apa yang pengiktirafan orang ialah apa yang mereka rasai tentang kita, apa yang mereka menerima tentang kita. Macam Rasulullah SAW, orang nak mengatakan, nak memperkecilkan dan sebagainya. Saya beri contoh Gary Miller misalnya, seorang ahli matematik yang akhirnya dia memeluk agama Islam kerana dia mengkritik Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni tak betul dan sebagainya sebab dia marah kepada Ahmad Didat. Ahmad Didat yang berbibit dengan dia. Ahmad Didat ni dia hafal Al-Quran dan hafal Bible. Dia boleh sebut ayat Bible di mana, ayat Quran di mana tentang peristiwa fenomena-fenomena sains, tentang kesalahan dalam Bible itu sendiri. Jadi apabila Gary Miller ini berbibit dengan Ahmad Didat, dia marah kepada Ahmad Didat. Dan dia cuba nak menunjukkan kelemahan-kelemahan Al-Quran ini dari segi faktor saintifik. Lalu dia tidak akan menemui atau boleh berbibit dengan Ahmad Didat kalau dia tidak ikhlas di dalam membaca Al-Quran. So dia pergi cari Al-Quran, dia pergi cari kitab-kitab dan dia baca. Akhirnya dia menemui memang betul Al-Quran ini lebih baik daripada Bible dalam konteks berhujah tentang fakta-fakta saintifik. Dan akhirnya
walaupun dia orang Jerman, berada di Universiti Toronto, orang masih hidup, namanya Profesor Dr. Gary Miller. Di bidang matematiknya adalah standard set, dan hari ini dia memeluk agama Islam dengan nama barunya adalah Abdul Ahad Miller. Kenapa Abdul Ahad? Sebab Ahad itu adalah sebahagian daripada konsep matematik yang bidang dia, iaitu bidang dia standard set. Okey, jadi balik kepada sejarah buku-buku yang kita, bahan-bahan yang kita pelajari kita ini. Jadi kita kekurangan bahan masa tu tahun 1980. Jadi kita minta supaya semua pensyarah-pensyarah yang mengajar ini menulis apa yang dia ajar. Menulis. Tak kira lah. Kalau dia tersilap, ya kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Kita terdedah kepada kesalahan, kita bukan maksum. Jadi biar orang lain tulis satu lagi artikel, bagi tahu yang kita itu salah. Sebagai ahli akademik, dia bukan satu kesalahan. Menunjukkan yang kita itu silap, kita itu salah, itu bukan satu keaiban. Sepatutnya kita ucapkan terima kasih kepada orang yang melihat ketidakbetulan kita dan cuba berusaha untuk membaiki kita. Jadi dengan hasrat itu, kami telah menerbitkan siri wacana sejarah dan falsafah sains. Dan saya bagi tahu kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, sebab ada saya kawan-kawan saya ramai dekat sana, dan akhirnya saya dilantik menjadi ahli lembaga Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Saya kata saya nak, kalau boleh buku ini jangan mahal. Biar semua pelajar kita boleh beli, dan harganya tak boleh lebih daripada harga majalah gila-gila. Pada masa itu majalah gila-gila popular di Malaysia. Jadi kalau pelajar boleh beli majalah gila-gila, dia orang tak boleh beli buku sejarah dan falsafah sains ni, siri sejarah falsafah sains ni, malang sekali lah. Maknanya mereka ini tidak dapat membezakan antara sumber ilmu dengan sumber untuk berlipur lara. Jadi akhirnya Dewan Bahasa bersetuju, dan kami pun hasil buku tu. Mula-mula buku tu agak orang pasaran tak ada lah. Hanya pelajar ikut kursus kami. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dalam tahun 1990-an, ujung 1990-an, di mana kerajaan dia buat USIM, dia buat Universiti Malaysia Sabah, Malaysia Sabah tu daripada UKM. Kemudian yang diambil menjadi pensyarah universiti baru ini adalah bekas pensyarah daripada UKM. Jadi bila diorang pergi universiti yang baru ini, mereka membawa apa yang mereka ajar ataupun apa yang kurikulum yang ada di UKM ini sama. So antaranya adalah subjek ini. Saya masih ingat saya diminta pada tingkat awal penubuhan Universiti Malaysia Sabah itu, saya menjadi flying lecturer. Setiap minggu saya flight ke sana untuk mengajar subjek sejarah dan falsafah sains dan juga pemikiran saintifik. So akhirnya buku ini laku, habis dalam pasaran semua sebab universiti-universiti semua pakai, dan orang masih bertanya kepada saya, dan akhirnya saya beritahu Dewan Bahasa, kita buat lain lah. Kita gabungkan buku itu tadi semua, sebenarnya 8 jilid itu, dan setiap satu jilid itu mengandungi 7 atau 8 artikel, dan saya percaya di antara masa itu hingga masa sekarang ini, sekitar 2005 begitu, banyak lagi artikel-artikel baru boleh kita minta kepada kawan-kawan kita, dan kita jadikan buku ini, iaitu inilah buku tahun itu, Sains dan Masyarakat, iaitu Wacana Sejarah dan Falsafah Sains, diterbitkan 2009. Saya dimaklumkan buku ini dah tak ada dalam pasaran, tebalnya sekitar 750 muka surat, harganya pun agak mahal sikit, kulit tebal, tapi dah habis dalam pasaran. Buku yang kedua ini adalah, yang ni saya tak berapa, buku ni saya tak baca dengan teliti lah, sebab kawan saya juga daripada UKM juga, Dr. Salam ni, dia kata, Prof boleh tak you punya artikel you saya nak jadikan satu buku dan minta utusan publishkan. So bila dia jadi manuskrip yang terakhir itu, dia hantar kepada saya, dan di dalam buku itu ada ejaan yang juga tersilap, ada juga sentence ataupun ayat yang buat tu, kalau saya baca sendiri pun, saya letakkan diri saya sebagai orang awam, sukar nak dipaham. Kadang-kadang kita menulis begitulah. Sebab tu kita perlu ada editor. Sebab bila orang lain baca, dia kata, Prof, saya tak faham lah tulisan ni. So boleh dibuat semula ada ayat ni. So kita boleh lah buat ayat. Kadang-kadang ayat yang satu tu kita boleh buat 2 ayat, 3 ayat supaya orang boleh faham. Ataupun dia kata ini perlukan sedikit penjelasan. Mungkin dia tambah satu paragraf lagi. So yang hal ini tak dilakukan dalam ini. So oleh kerana itu saya berazam untuk keluarkan satu buku lagi lah. Tapi tak boleh nama tajuk Sains Masyarakat Agama juga. So dan ini hasil daripada
lebih kurang 2-3 tahun mengajar, yang topiknya adalah tajuk khusus ini STPD 2143 Pengenalan Saintifik. Buku ini dikeluarkan pada peringkat pertamanya 2014 dan kemudiannya diulang cetak pada 2016 katanya David. Dan saya dimaklumkan baru ya 2 minggu lepas bahawa sekarang ni pun pasaran dia agak jalan lah, tapi oleh kerana COVID ini diorang rasa tak boleh terlibat dengan pameran-pameran buku. Buat masa ni banyakkan yang tak dibenarkan. So tapi bukunya agak laris lah. Bukan laris, bukan itu, banyak orang nak baca. Yang ini pula, sains dari perspektif Quran, sebenarnya kandungannya adalah sama dengan kandungan dalam kursus yang saya nak bincang dengan saudari. Sebab tu saya buka kat sini. Semua buku ni ada kat library. Saya dah tinggalkan kepada perpustakaan. Ini adalah kita punya perpustakaan kita, Tun Sri Lanang, perpustakaan Tun Sri Lanang, telah mengadakan siri syarahan Tun Sri Lanang. Saya dijemput untuk memberi salah satu, saya yang ketiga asalnya. Dan saya ingat saya hanya bentang saja. Saya bentang lebih dalam 2 jam. Lepas tu datang orang daripada perpustakaan, dia kata, "Prof, boleh tak kita hasilkan buku kecil ke apa semua? Sebab mungkin dengan bagi ceramah orang tak boleh rujuk. Tapi kalau jadi buku, kita boleh rujuk." So buku ini diterbitkan oleh UKM. So kalau saudara pergi ke kedai buku UKM, adalah buku ni. Yang hari ini pula, saya kebetulan telah ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan cara pesan dengan beberapa orang. Saya pernah berjumpa Cat Steven, hari ini namanya Yusuf Islam ya. Dan saya pernah tanya dia, kenapa kamu memeluk agama Islam? Dia buka beg dia tunjuk Al-Quran kepada saya, Allah SWT. Ini Al-Quran Allah SWT. Ini yang menyebabkan saya masuk agama Islam. Ada tak orang lain bagi tahu kamu ke macam mana ke? Tak. Saya baca ini, saya masuk agama Islam. Kemudian saya baca juga latar belakang Yusuf Estes. Saya ikuti dia banyak. Dia pernah datang Malaysia. Dari yang nama asalnya Kip Estes, bekas padri. Dia juga memeluk agama Islam. Dan kemudian saya melihat kawan saya, nak kawan pun tak kenal, tapi seorang scholars yang saya bertemu dia di Jakarta dalam satu persidangan, namanya Bruno Gardidoni, Profesor Dr. Bruno Gardidoni, dan dia ini adalah seorang Perancis yang dulu menjadi President of Astrophysics of France, dan kemudiannya beliau bidangnya adalah bidang disebut expanding universe ni, bagaimana kejadian alam ni apa semua, dan dia dapat jawapannya melalui dalam Al-Quran, dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Dan sekarang ni nama dia Abdul Haq Ismail, Abdul Haq Gardidoni. Dan terakhir bukunya adalah buku Sains dan Ekosistem. Ini adalah sebab orang bertanya daripada segi sistem ilmu ini, kedudukan sains ini di mana dalam ekosistem ilmu. Ekosistem ilmu dalam semua ilmu yang ada. Ilmu agama ke, ilmu fiqh ke, ilmu syariah ke, ilmu politik ke, ilmu ekonomi ke, ilmu pengurusan ke, dan ilmu sains sendiri, di mana kedudukannya ilmu ini. Sebab kita tahu dalam Islam, mengikut Imam Ghazali, ilmu dia ada hierarki. Dan hari ini orang terlalu mengagungkan ahli sains dan juga pemikiran saintifik, sehingga kita tak boleh hujah daripada pemikiran yang berbentuk agama. Misalnya, saya syok dekat dia syok saya. So what? Siapa kata orang jumpa Tok Hadi, kahwin bahagia. Kami tak kahwin pun, kami bahagia. Ini orang barat lah. Kami duduk sama-sama, kami bahagia. Sebab kalau kahwin, kami akan bercerai. Kalau kami tak kahwin, kami tak akan bercerai. So kami suka, kami duduk bersama. Kami tak suka, kami berpisah. Kalau ditakdirkan dapat anak, kami tanggungjawab. Yang jumpa Tok Hadi itu pun, anak tinggal rata-rata dan tak bertanggungjawab. Itu antara discussion yang dibincang oleh masyarakat barat ini. Kalau saudara silap, kita pun kalah berhujah dengan orang. So untuk memahami ini, nak tahu tu saya cuba melihat di mana kedudukan sains ini dalam konteks ilmu keseluruhannya. So saudara boleh pergi library tengok buku yang ni. Dulu saya bawa jugalah kat UKM dan tolong jual. Sebab kalau saya sebagai pengarang, saya dapat 30% off ataupun harga dikurangkan. So Doktor? Ya. Sorry, nak tanya sebab ada student yang tak ada dalam ni, dia tak boleh masuk. Tak boleh join meeting.
Oh, dah tak ada, saya tak tahu pula lah. Sebab saya daripada rumah ni, saya tidak saya bukan in charge dia punya site ni. Sebab saya tak boleh, sebab saya bukan staff UKM. Sekarang pun saya dijemput oleh Dr. Azmin. Saya sendiri tak boleh akses kepada UKM system. Salah tu. Okey. Zahimi, tak apa, nanti kita share link MS Team ni. Okey? Terima kasih. Okey. Thank you, Doktor. Ya, yang kedua ni saya akan letakkan ini semua nota saya ni dalam iFolio lah. Kalau saya tak dapat, nanti saya suruh Dr. Azmin masukkan. Sebab saya tak boleh akses kepada sistem UKM sebab saya bukan kaki tangan UKM. Saya dah pencet. Okey. Okey, itu lebih kurang latar belakang. Itu baru latar belakang ni dah dekat setengah jam lah. So, apa yang saya akan pergi kuliah ni? Tak banyak, hanya 5 perkara ya. Pertama, saya nak bincang seperti yang saya bincang tadi, apa pandangan masyarakat semua-semua. Sama ada masyarakat orang agama ke, masyarakat ahli sains ke, masyarakat biasa ke, tentang sains dan teknologi. Sebab tu ada orang terlalu gairah dengan sains teknologi, menggunakan semua sebagai KPI, Key Performance Index, sebagai indeks kejayaan seseorang menggunakan saintifik. Akhirnya itulah hari ini. Kebahagiaan itu tak boleh diukur dengan cara saintifik kan. Saya bahagia ke tak bahagia, kuliah 5, 6 setengah petang ni lagi tak bahagia kan. Tapi kalau pengukuran bahagia itu hanya menggunakan angka-angka tertentu begitu, tentulah tak boleh diukur. Ada banyak benda-benda yang subjektif ni yang tak diukur oleh sains. Kemudian saya akan bincang juga tentang sedikit berkenaan dengan yang saya sebut awal tadi, sains bukan bermula daripada peradaban barat. Kalau begitu sains bermula daripada mana? Dan kalau mungkin saya boleh mulakan sedikit, kalau saudara perhati dengan makhluk di sekitar kita pun, kita tahu bahawa kita lah the only makhluk. Banyak jawab itu. Kita lah satu-satunya makhluk yang berbeza langsung dengan makhluk-makhluk yang lain. Kambing ke, kucing ke, arnab ke, burung kan. Hatta kalau kita tahu berkenaan dengan dengan malaikat ataupun iblis dan jin sebagainya, kita hebat lagi. Sebab kita lah makhluk yang boleh memahami alam ini. Saya bagi contoh. Makhluk yang lain, Allah Ta'ala berikan segala-galanya untuk dia. Kalau kambing ini dia makan rumput. Dan dia makan rumput yang telah disediakan oleh Allah. Dia pergi makannya. Ayam begitu juga makan biji-bijian. Biji lah termasuk padi ke apa kan. Dia makan apa yang ada. Burung begitu juga. Harimau dia makan rusa, makan kambing, makan babi hutan dan sebagainya. Yang saya tengok National Geographic lah. Sebab National Geographic ada sebut di tempat yang banyak babi hutan ini, dia akan banyak harimau. Sebab harimau cukup suka makan dia. Sebab kalau kita tak benarkan harimau itu makan binatang itu, kambing itu ataupun rusa itu, matilah dia. Tetapi manusia tidak. Allah tak siapkan nasi kepada kita. Allah hanya siapkan sampai ke pokok padi ya. Jadi Allah hanya menyediakan padi saja untuk kita. Daripada padi menjadi beras, itu kita kena ada sains dan teknologi. Bidang saya solar energy. Jadi saya pergi melawat di sebahagian daripada kajian saya ini di Tanjung Karang dan juga di Anak Bukit, Kelang Padi di Kedah dan juga di Tanjung Karang. Saya tanya mereka, bagaimana nak pisahkan kulit padi ini dengan beras ini? Jadi dia orang kata kita kena jemur dia dulu. Kita dah jemur sebelum masuk kilang. Bila kita jemur, kulit padi tadi akan kering, beras tu yang dalam tu jadi kita kata kuat sikit, dia tak patah. Jadi bila dia masuk dalam dua roller yang dibuat daripada getah dan masuk di padi yang dah dikeringkan sikit tadi, dia masuk, kulitnya tu akan pecah dan masuk roller yang kedua pula, dia pecah lagi, masuk yang ketiga, dia pecah lagi. Lepas dia ketiga, kita tiupkan angin, oleh kerana beras tu berat, dia turun terus dan hampa padi tadi, kulit daripada beras tadi ringan, dia akan terpisah. Jadi maknanya menyediakan beras daripada padi itu manusia. Dan itu sains dan teknologi. Kalau tanpa sains, tak boleh kita nak sediakan beras. Bila dah ada beras, kita tak makan beras.
Ayam makan beras, kambing mungkin makan beras. Kita makan nasi. Jadi nak tukar daripada beras kepada nasi, kita buat apa? Kita tanam. Kita tanam guna apa? Gunakan api. Kemudian kita taruh air. Jadi api, air, tanam. Kemudian kalau kita dulu masa zaman kecil-kecil tu guna kayu api. Tapi bila Jepun study suhu air yang bagaimana dan bagaimana, akhirnya dia menghasilkan nasi elektrik dan dijual seluruh dunia dan dia jadi kaya. Jadi daripada beras tadi pula nak jadi nasi pun kena guna sains dan teknologi. Jadi saya tengok kalau orang kata manusia ini daripada monyet ataupun teori evolusi Darwin ni. Monyet dia makan apa yang ada ya. Monyet tak masak nasi je. Jadi kita makhluk yang Allah Ta'ala lantik sebagai khalifah kan kita memahami tabi'i padi, memahami tabi'i beras dan baju yang saya pakai ini dan rumah yang saya buat ini dan sebagainya. Semuanya ada saintifik. Bukan disediakan oleh Allah untuk jadi. Memanglah Allah Ta'ala yang izinkan. Tetapi yang buat tu manusia. Jadi manusia kena buat. Macam seorang kena belajar. Pandai tak pandai itu kerja Allah Ta'ala. Kita kena belajar. Kahwin, kita kena kahwin. Dan kita kena bagi makan anak isteri kita. Kita kena sayangi mereka. Tapi tentang sayang itu kita tak boleh cari. Allah Ta'ala yang bagi. Jadi ini bezanya. So, ini kita akan bincang tentang sains dan silam ni. Dan kita tengok oleh kerana manusia ini memerlukan sains dan teknologi untuk kehidupan mereka. Tidak mereka perlu. Maka sains ini, dia ada di dunia ini. Ini saya boleh sebut sejak Nabi Adam diturunkan. Sebab tu saya lihat, sebelum Nabi Adam diturunkan, ada dinosaur, ada macam-macam. Tetapi makhluk-makhluk yang lain ini, dia tidak mampu untuk merubah alam. Dia tidak mampu untuk membina sains dan teknologi menjadi alat kepada mereka untuk dia sama ada dia nak hidup ataupun dia nak bergaduh sama kawan-kawan dia. Kita sampai berperang, kita buat alat untuk sains dan teknologi ni untuk nak menang ataupun nak pastikan kita itu nak memastikan bahawa kita ini boleh hidup seterusnya lah. So, kita nak tengok sedikit nanti lepas itu bagaimana sains dalam peradaban Islam ini. Betulkah ilmu Islam ini hanya ilmu berkenaan dengan akidah, syariat dan adab dan akhlak saja? Apakah ilmu-ilmu sains tidak dibangunkan dalam zaman Islam itu? Nanti kita tengok nanti. Itu topik yang ketiga yang saya akan bincang. Yang keempatnya ialah saya akan terus bincang, dah faham itu, dah ada itu, barulah saya akan pergi kepada sains tauhid ini. Inilah tajuknya. Dan yang hari ini saya akan bagi masa yang agak lebih sikit, tetapi saya hanya ada 9 jam saja. So hari ini dah 1,5 jam. Dan lepas tu ke 9 nantilah. Okey, itu kuliah saya, apa yang saya akan beri ke kuliah ini. Mari kita, kalau dah ready semua, kita mulakan kuliah kita ini. So hari ini saya nak mulakan kuliah kita ini dengan sains dan masyarakat awam. Masyarakat awam ini adalah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai golongan. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kanak-kanak. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang Melayu, ada yang Cina, ada yang India. Ada yang berbagai. So itu masyarakat awam. So, tapi kalau lembu tu lembu lah. Dia tak ada lembu lembu Cina akan lembu di negeri Cina adalah. Tapi lembu tu tak lembu. Tapi manusia ada. Jadi oleh kerana demikian, kita tengok macam mana pandangan mereka ini. Satu ialah saya ambil golongan orang awam biasa. Awam biasa ni orang macam saya mungkin ahli sains lah. Orang yang biasa-biasa. Orang biasa-biasa bila lihat sains. So apa yang mereka lihat daripada sains? Mereka lihat daripada sains ni daripada segi produknya. Bila dia tengok handphone, wah hebat dah. Ambil handphone dia pun seronok. Sebab kalau dulu nak tulis surat, kalau dulu nak bercakap, kalau kena guna telefon, nak telefon pula tak ada kat rumah sebagainya. Jadi sekarang ada handphone, jadi dia pun seronok. Jadi silakan ahli sains buat banyak lagi produk-produk yang berguna. Silakan buat baju, buat komputer, buat televisyen. Kemudian di rumah pun ada macam-macam periuk nasi, peti ais. Buatlah. Sebab produk-produk sains ini penting mereka. So akhirnya dia kena ada pihak kerajaan lah. Kerajaan ambil cukai dan peruntukkan sebahagian daripada cukai ini untuk ahli-ahli sains melakukan penyidikan untuk menghasilkan produk-produk berguna atau tidak. So, tapi ada produk-produk yang
yang dihasilkan tidak berguna untuk kita, berguna untuk orang lain. Orang yang tak nak kereta, jadi tak guna, tak ada kemampuan untuk terkait ini. Ataupun berguna nak pergi sampai ke astronot sana. Sebab tu saya bila Syekh Muzaffar Rekbulan, semua anak-anak sekolah, cita-cita saya jadi astronot, janganlah macam tu. Sebab nak astronot ni bukan ramai orang, seorang dua ya. Tak boleh. Kalau dah ramai orang tak boleh. Sebab bukan senang nak buat satu-satu kita kata modul itu, aircraft itu nak pergi ke tu. Mahal. Jadi dia hanya robot untuk pendidikan. Jadi ada yang berguna dalam bentuk lain tapi tidak berguna dalam bentuk yang lain. Okay. Kemudian barangan ni saya sebut tadi, perkhidmatan. Kalau dulu saya terpaksa guna surat, sekarang ni saya duk korek PhD thesis ni, saya terima surat appointment, jawab surat appointment, hantar report thesis, semua dengan guna internet saja. Kemudian ekonomi hari ini orang dah guna 5G dah sekarang ni. Dan kalau saudara rajin baca yang luar sikit daripada bidang kita ni, kenapa Amerika sekarang ni macam cemburu dengan China? Sebab China, dia rasa China tidak ada teknologi. Rupanya China punya teknologi lebih hebat sebab rakyat dah ramai. Dan China ini, rakyat dia dulu belajar di Amerika, belajar dekat Eropah, belajar dekat Perancis, belajar dekat Jerman. Bila negara dia dah berubah, mau menerima dia orang balik dengan sumbang pada negara dia. Dan hari ini macam-macam produk yang dia hasil, sebenarnya produk itu tak barat. Kereta tu daripada Jerman. Dan dia bawa balik negeri dia buat. Dan dia, orang lain tak nak beli, rakyat dia ramai. 1.3 bilion population. Rakyat dia saja pun dia tak mampu dah nak siap dengan kereta. Jadi akhirnya dia membangun ekonomi negara dia. Jadi kalau kita nak membangun negara kita, maka kita kena bangunkan sains dan teknologi. Tak boleh ajak dia doa ya. Doa saja tak jadi. Tak ada. Dia mesti bangun sains dan teknologi. Berdoa. Sebab kita sebagai seorang Islam mesti berdoa kepada Allah. Mesti. Berdoa. Doa itu adalah sebahagian daripada ibadah. Sebahagian dituntut kepada kita. Bahawa kita menggenapkan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena bangun sains dan teknologi. Kita kena bangun sumber-sumber alam ni. Nanti saya akan nyatakan ayat Quran. Ini saya nak menyebut. Mereka ini melihat kebaikan sains ini melalui produk perkhidmatan diberikan. Contohnya TMK. TMK ni ICT lah. Teknologi Melayu, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Maaf, kuliah saya ni semua dalam bahasa Melayu. Dan juga nota saya dalam Melayu. Sebab kalau saudara tanya, very simple. Bahasa Melayu ini mengandungi kalimah-kalimah Al-Quran yang paling banyak. Kita gunakan perkataan ikhlas. Ikhlas itu perlu ada Tuhan. Sincerity tak perlu ada Tuhan. Bila kita sebut mesyuarat, syura, wa amhum syura bainahum. Syura itu ada Tuhan. Meeting tak ada Tuhan. Bila kita sebut adil, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah. Sebab dengan berlaku adil itu akan meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Barat kita justice. Justice tak ada Tuhan. Adil ada Tuhan. Kita sebut apa? Adab. Adabani Rabbi fa'asana dibi. Adab pada Tuhan. Akhlak. Kita tahu akhlak lagi lah. Bahasa Quran ni. Jadi, bahasa Melayu adalah bahasa yang mengandungi kalimah-kalimah Al-Quran. Dan bahasa yang mengandungi kalimah-kalimah Al-Quran mempunyai makna yang diambil di Al-Quran. Kenapa kita nak menggunakan? Kenapa nak digantikan dengan bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris bahasa penjajah. Kenapa kita nak menggunakan perkataan komitmen sedangkan kita ada iltizam? Jadi saya melihat hari ini ada semacam satu trend, sama ada dia dirancang atau kebetulan saya tahu, tapi nampaknya sudah dirancang. Nak menukarkan semua istilah-istilah Melayu ini kepada bahasa Inggeris yang dia tak faham. Saya nak tanya, solusi. Kita ada bahasa Melayu, penyelesaian. Tapi nak guna perkataan solusi. Kita ada guna peristiwa itu berlaku, nak guna momen. Kenapa momen? Durasi. Kenapa durasi? Video selama 2 minit. Salah kan? Jadi, kita tak kembang bahasa kita, kemudian bila orang hina bahasa kita, kita nak marah. Dan dalam bahasa kita itu ada budaya kita, ada nilai kita, which is Al-Quran tadi. Sebab itu minta maaf, saya akan gunakan bahasa Melayu. Sebab saya ada prinsip ini. Dan saya menggunakan bahasa Inggeris bila saya bercakap, berbicara di kalangan pihak-pihak di luar lah. Kalau bangsa saya dan di Malaysia, saya akan gunakan inilah. So, tapi dalam masa yang sama, masyarakat awam ni juga bimbang ini dengan keburukan sains seperti kajian genetik sekarang ni. Apa dia? Bila orang boleh buat Dolly dan Molly dengan mudah. Dulu pakai benih, buat test tube dan sebagainya. Sekarang ni tak payah test tube, kita boleh hasilkan.
Jadi masalah. Jadi isu ini ditentang oleh orang gereja, ditentang oleh agama kita. Robotik yang sekarang ini mengambil alih tugas yang akhirnya manusia nilai-nilai kemanusiaan tidak ada kat situ, dan digunakan buat robotik ini untuk benda-benda yang tak elok kepada dan sebagainya lah. TMK pada satu ketika dulu, bila orang ada cyber cafe, saya ingat masa saya mungkin dalam 10-15 tahun dulu, ibu bapa bimbang takut anak dia pergi ke cyber cafe, takut tengok video lucah dalam ni. Hari ini semua orang dah ada internet atau wifi di rumah masing-masing. Sebab ketika itulah. So ada pula yang mengapa SCP tidak guna-guna. Ini orang biasa pun ada. SCP tidak ada, SCP tak ada apa-apa. Tak ada sangkut dengan nilai agama dan sebagainya. Ini masyarakat awam. Tak apalah. Ini saya sebut, ada yang menghubungkan kearifan sains dengan bahasa Inggeris. Ni nak pandai sains ni mesti belajar bahasa Inggeris. Siapa kata? Orang Jepun pandai dengan macam-macam dihasil, kereta Toyota, Mitsubishi, Honda. Tak ada dalam bahasa Inggeris pun. Sebelum COVID-19 ni, saya setiap tahun saya pergi ke Jepun. Saya ada partner saya di Kyoto University, dan mereka tak guna pun bahasa Inggeris. Malah bila kami hasilkan paper kami untuk diterbitkan, dia kata ada masalah sikit sebab tak ada orang nak sponsor kalau kita publish dalam bahasa Inggeris. Sampai macam tu. Tapi kalau dia publish dalam bahasa Jepun, ramai orang nak beli buku tu. Memang orang nak beli sebab mereka menggunakan bahasa dia. Yang kedua, ni ikhlas sebab kawan saya namanya Profesor Nangkauka. Dia datang ke sini, dia cari buku-buku berkaitan dengan halal. Sebab dulu saya pengarah Institut Al-Azhari, dan dia datang untuk dia ada pelajar PhD pun 2 orang. Datang partner kami ini di Al-Azhari ini, dan dia suruh pelajar dia cari buku-buku tentang halal. Jadi buku halal ni semua dalam bahasa Melayu. Saya tanya pelajar ni macam mana kamu nak baca? Dia tunjuk Google. So dia dah scan buku tu, terus pergi dalam bahasa Jepun. Jadi kita duduk sibuk. Kalau nak faham, kalau nak gunakan bahasa Inggeris just time, minta maaf lah. Orang di England pun cakap bahasa Inggeris tentang. Kalau saudara pernah duduk di England lah. Dan orang di England pun tak tahu mana pun. Walaupun dia berbahasa Inggeris. Tak mestinya bahasa Inggeris itu mengangkat darjat kita. Yang angkat darjat kita ialah akhlak kita, budi pekerti kita. Okey, yang kedua ialah golongan agamawan. Agamawan ini bukan Islam saja. Yang tak Islam pun saya sebut agamawan. Itu mereka yang beragama dan memang mereka orang agama. Memang mereka meletakkan apa kita kata kayu ukur agama sebagai cara kaedah berfikir mereka, betul. Tetapi oleh kerana mereka ini orang agamawan, dalam agama dia ada halal dan haram. Dia ada boleh dan tak boleh. Agama Buddha begitu juga. Nak jadi sami dia pakai baju kuning, nak pakai sebagainya. Jadi bila ada halal dan haram, ini jadi isu. Produk sains ini. Benar dan salah di perspektif agama, dan maka wujudnya pertembungan-pertembungan ini. Saya tak payah sebut detail kot sebab satu masa, yang keduanya saudara pun faham. Kalau saya dulu zaman saya, masa saya kecil-kecil, keluar televisyen tu gambar Piramli lah, cerita filem Piramli. Dia dah meninggal lah. Tetapi orang kampung, dia marah kalau ada apa kita kata lakonan-lakonan berpeluk ke antara lelaki dan perempuan. Jadi tiba-tiba dia haramkan. Pernahlah di kampung dia cerita bahawa bila orang ni beli televisyen, tiba ada ini anak yang beli tu anaknya beli televisyen untuk tengok televisyen tu rumah. Pak mak ni gunakan kaedah halal haram ni, dia buang televisyen tu di rumah dia. Dia kata buat masuk semua benda-benda haram kat rumah dia. Sedangkan di rumah ni tempat untuk dia mendirikan solat untuk buat ibadah, mau masuk benda-benda macam ni. Ini orang agamawan. Jadi sensitivity mereka itu. Saya tak terlibatlah dengan dulu, tapi saya nak cerita saja. Sebab understanding kita. Padahal televisyen tu tak salah pun. Yang salahnya program yang dalam televisyen tu. Televisyen tu tetap televisyen. Bubuhlah program yang baik yang kita tengok pagi ni dengan kuliahnya, tanyalah ustaz dan sebagainya. Banyak manfaat yang kita dapat daripada televisyen ini. Kalau programnya memberi manfaat. Okey. Sains akan memberi dengan, ini orang agama. Termasuklah kita. Dulu ni, asalnya kalau cuba baca Al-Quran, saya pun tak ingat Al-Quran tu. Diharamkan kepada kamu ini adalah babi, bangkai, darah. Haram. Darah apa kita makannya. Kalau dah ada haram,
babi bangkai darah, maka babi kita tak boleh menjaga, bangkai kita menjaga, darah pun tak boleh menjaga. Tak boleh bagi ke orang. Saya tak boleh ambil bagi babi hadiah pada orang atau bangkai hadiah pada orang. Tak boleh. Tiba-tiba sains datang, sains boleh menyelamatkan orang apabila kita menderma darah. Maka ulama kena sit down sebab itu benda ni baru. Baru zaman Nabi tak ada pun. Ini kerana sains datang je gini dan menderma darah ini menyebabkan kita menjaga nyawa. Dan dalam maqasid syariah, menjaga agama, menjaga nyawa. Kalau tak jaga nyawa, agama nak jaga macam mana? Sebab orang beragama akan menjaga agamanya, tapi orang beragama dia mati. Jadi sekarang ini menjaga nyawa itu juga termasuk dalam maqasid syariah. Matlamat daripada syariah. Jadi akhirnya hari ini menderma darah itu dalam hal-hal tentu menjadi wajib. Kalau sekiranya orang itu meninggal dunia akibat kekurangan darah dan kita ini ada lebih darah dan kalau kita derma darah tak menjejas apa-apa pun kesihatan kita, pada ketika itu menjaga nyawa dia itu adalah wajib. Tentang dia warak ke tak warak ke, Islam ke tak Islam, mungkin dia Islam kemudian kita tak tahu. Tetapi dia merubah hukum syariat awal yang mengatakan bahawa darah ini haram dimakan. Darah dalam derma. Dan hari ini kita derma darah. Begitu juga dengan pemindahan organ. Kemudian sekarang ni konsep alkohol tak ada dalam Quran, yang Quran al-khamr. Jadi alkohol ni istilah baru yang diperkenalkan oleh Jabir bin Hayyan. Dan sekarang ini dengan COVID-19 dan sebagainya, dia berubah. Orang kata kena semayang. Sekarang nak semayang tak boleh, semayang jemaah lah maksudnya. Semayang boleh ada rumah. Tapi semayang di masjid 27 kali ganda, semayang berjemaah, dah lah begitu. Rapat-rapatkan saf, tak boleh rapat. So, oleh kerana ada penyakit dan penyakit ini lebih memudaratkan, maka kita tak boleh semayang dalam keadaan yang terbaik yang kita semayang sebagaimana dikehendaki itu. Tetapi kita kena, jadi sains teknologi ini kehadirannya dia merubah. Dulu, tak ya, nanti tak cukup masa. Kemudian dampak sains kepada masyarakat, contohnya bagaimana muzik. Pada ketika dulu, muzik ini dianggap sebagai satu alat untuk kegiatan hedonism. Hedonism ni enjoy lah, sonok-sonok dia. Kalau dia sudah jadi budaya sonok-sonok ni, ini bahaya lah. Tapi kita terlupa, sebenarnya muzik itu adalah dicipta oleh orang Islam. Perkataan muzik dalam bahasa Inggeris itu diambil daripada buku yang ditulis oleh Al-Farabi, yang tajuk buku itu ialah Al-Musiqi Al-Kabir. Al-Musiqi, muzik, Al-Kabir itu besar atau agung. Jadi buku ini ditulis oleh Al-Farabi, oleh kerana dia yang memulakan, maka tajuk buku itu dijadikan sebagai satu subjek muzik ini. Nanti kita akan bincang. Saya akan bincang nanti itu di dalam. Dan hari ini muzik ini yang penting pun kita membahas sekarang ini bukan muziknya, tapi gelombang yang keluar. Dan gelombang itu digunakan dalam banyak teknologi yang ada hari ini, termasuklah scanning dan sebagainya di hospital. Kemudian ada pula orang agamawan ni, kalau dia orang agamawan ini atas sini, orang agamawan ni dia sensitif dengan ibadah. So oleh kerana demikian, maka adalah nak tengok solat ni daripada segi sainsnya macam mana, waktu dia rukuk macam mana, waktu dia sujud ketika kepalanya menyentuh lantai tadi, untuk tanah tadi, maka darah turun ke kepala, jadi macam mana dia jadi dari segi saintifik. Dah jadi sampai ke situ pula. Sedangkan solat ini tanpa memahami sains dari belakang apa, kita kena buat juga. Sebab solat dia rukun Islam dan solat dia bukan boleh tambah-tambah. Rasulullah pun menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersolatlah kamu bagaimana kamu melihat aku bersolat. Nak membuat atau nak menunaikan solat bagaimana Rasulullah buat ini, maka kita perlu ada 4 mazhab. Yang cuba cerita, kita Syafi'i, ikutlah Syafi'i. Jangan pandai-pandai pula. Sebab solat adalah perkara yang tak boleh ditambah. Tak boleh ditambah dan tak boleh dikurangkan. Bermula dengan takbir ihram dan berakhir dengan salam. That's it. Jadi, apakah dia menyihatkan badan, tak sihatkan badan? Bukan isunya. Isunya ialah dia rukun Islam dan sebagai seorang yang beribadah, sebagai seorang yang beragama, maka apabila dia disuruh solat, aqimus solat, maka dia kena dengan solat. Sama dengan puasa. Kita bukan berpuasa kerana kesihatan. Saya kerap sekali dekat puasa panggillah minta bagi ceramah tentang sains dan kesihatan. Kita bukan berpuasa kerana nak sihat.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, berpuasalah kamu bagaimana kaum-kaum yang terdahulu berpuasa, kaum sebelum berpuasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Dia tak kata moga-moga kamu sihat. Haji sama juga. Cuba nak terang kenapa 7 kali tawaf, kenapa pakai itu, kenapa tak perlu. Tetapi oleh kerana sains mempengaruhi, dan kadang-kadang tu orang sains cuba kenapa kita tawaf 7 kali? Kenapa anti clockwise? Tak payah tanya. Sepatutnya benda ini terjadi. Dan malangnya benda ini disebut oleh orang sains sendiri. Tak payah sebut nama lah. Saya pun tak nak berpolemik. Jadi tak perlu. Sebab itu ibadah. Kita kena beza di antara perkara yang rukun Islam yang sebagai seorang beragama dia mesti buat. Kalau dia agama Buddha ataupun dia macam Cina guna colok, dia kena buat colok. Itulah agama dia. Tentang dia tak buat, dia mengaku dia juga agama Buddha. Itu orang Buddha yang tak kira. Tahu macam orang Kristian. Orang Kristian dia kena pergi church. Tentang dia mengaku Kristian tak pergi gereja, itu kan kita macam orang Islam lah. Dia orang Islam tapi dia tak solat. Tapi kalau tanya dia, saya orang Islam. Jadi tapi takkanlah nak gunakan hujah, oh kamu kena solatlah ketika kamu sujud nanti darah kamu turun menyihatkan badan. Jadi dia solat untuk sihatkan badan, bukan dia solat kerana sebagai ibadah. Ini salah. Ini kena hati-hati. Ini golongan agama ini. Dia akan, saya sebut dia mengelirukan masyarakat. Terakhir ini kita dengar tentang pahaman neuropsikologi, religiosity ini pun sama. Religiosity ini ada, saya tahu kawan-kawan saya profesor pun di Malaysia pun ada. Kebimbangan saya, dia akan menyamakan semua agama. Religiosity ini macam ni, dia nak tengok kalau kita puasa bulan Ramadan, hati kita tenang. Jadi sebelum kita puasa, dia kaji tentang, dia tentukan parameter ketenangan ni. Lepas tu dia kaji orang tu sebelum puasa. Lepas tu tengok selepas sebulan puasa, dia punya ketenangan dia macam mana. Sebelum sembahyang macam ni, selepas sembahyang. Jadi, kalau dia agama Hindu, dia buatlah upacara agama Hindu sebelum dia melakukan amalan itu macam mana. Jadi, sama lah agama Islam dengan agama Hindu. Kalau gitu. Ini pun kena hati-hati. Sebagai satu, kita kata, satu jenis ilmu, tak apalah. Tak apa. Untuk teman-teman saya pun, bila saya bagi kuliah ceramah macam, tak sama kuliah begini, saya baca benda-benda macam ni. Tetapi, takkan sehingga kita nak kita nak adopt dia punya Tuhan, itu tak boleh. Jadi akhirnya kita kata kalau dah agama Hindu pun boleh mendatangkan ketenangan, agama Islam mendatangkan, apa beza agama Islam dan agama Hindu? Contohnya lah, atau agama Kristian. Sebab agama ini berbeza ada sebabnya, dan konteks Islam pula Allah Taala menyebut wa raditu lakum Islam Madinah. Islam saja agama yang diridainya. Dan aku redha Islam itu menjadi agama bagi kamu. Dan disebut dalam ayat lain, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu, agama kamu. Kita bukan mepeleceh dia, mempermainkan dia sebagainya. Dan kita silakan. Kamu agama kamu, kamu kena semayang. Cara kamu. Kami agama kami. So ini, bila kajian ini dibuat secara saintifik ini, jadi ialah sebab orang hari ini, apabila berhujah secara saintifik, dia boleh terima. Apabila berhujah secara agama, dia tak boleh terima. Sebab dia tak ajar lah. Daripada dia satu, dia tak ajar. Tunggu membesar ke universiti baru nak ajar. Dan yang agama yang diajar itu ialah agama yang ritual form. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Agama yang berusaha untuk menjelma ataupun menjana pemikiran ni, kita tak bincang. Jadi dalam khusus ini, adalah sebahagiannya untuk itulah, untuk menjana pemikiran sains, tapi dalam bentuk tauhidiyah. Kemudian yang ketiga adalah sarjana sains, orang sains. Tapi sains awam, sains biasa. Orang sains biasa ini, dia kalau ni pengalaman saya sendirilah, apatah lagi saya ada data-data berkenaan dengan kajian dilakukan oleh kawan-kawan saya. Dia mesti gunakan sains sebagai KPI dia, Key Performance Index-nya. Semuanya nak ada saintismnya. Semuanya kena ada dalil-dalil saintifiknya. Tapi kita terlupa dalam hidup kita ini, banyak perkara yang tak boleh disaintifik. Misalnya kepuasan. Saya bagi kuliah ini, puas tak puas? Saudara ikut kuliah 5 hingga 6,5, dia puas tak puas? Nak ukur macam mana? Jadi, dia bukan
boleh di saintifik macam tu. Oh, kalau gitu kita tengok dia result dan hasil nanti, dia punya exam nanti macam mana. Yang dapat A tu belum tentu puas juga. Sebab kalau yang dapat A tu hanya spot soalan. Ataupun hanya ni. Kalau yang ikut semua kuliah dan puas hati, tapi dapat result agak corot sikit, tapi ilmu dia dapat. Itu macam mana nak ukur tu? Kebahagiaan. Saya kahwin sekarang, saya dah nak 9 orang, nak cucu kan nak masuk 20 lah. Jadi, di mana kebahagiaan berumah tangga? Nak dikira dari segi apa? Sebelum kahwin tu memanglah, janji pukul 3, pukul 2 datang. Bukan main lagi, tapi setelah berumah tangga, bila kita bertemu dengan tanggungjawab berkeluarga. Sebagai suami, apa yang patut kita lakukan? Sebagai isteri, apa yang patut kita lakukan? Sebab itu kadang-kadang saya rasa, dulu saya terlibat dengan kursus-kursus perkahwinan ni, di JAKIM. Saya terlibat jadi perkahwinan. Ini jadi isu besar di kalangan kita sebab dia ingat bahawa perkahwinan itu sebagai the legitimate means in order to have a sexual relation. Tak cakap Melayu pun tak syok lah. Tentang bahasa Inggeris. Iaitu menggunakan satu kaedah untuk menghalalkan aktiviti seks. Sebab aktiviti seks itu memuncak daripada dia. Tapi apabila dia kahwin, dia dapati bukan seks itu sebagai the ultimate aim dalam berkeluarga. Macam saya berakademik lah. Oh, kalau dulu aku dapat PhD, alangkah bahagia. Balik-balik Malaysia, orang panggil doktor. Lepas tu dapat profesor Madia, dapat profesor, dapat datuk lagi. Alangkah bahagianya. Tak ada apa-apa. Tapi kita terlupa satu perkara. Bila orang bagi satu-satu taklif, tanggungjawab, orang bagi kita jadi pensyarah. Dia hendak supaya kita mengajar. Dia hendak supaya kita buat research. Dia hendak supaya kita membangunkan UKM. Ataupun dia hendak supaya nama UKM harum kerana kita ada. UKM harum itu bukan kerana bangunan. Bukan kepada masjid dia, bukan dari dewan. Kerana pensyarah yang ada dalam dia. Jadi, kita kena, bila dia bagi profesor Madia, dia mengharapkan, bila dia bagi profesor, begitu lah. So, bila Pak Mentua saya bagi anak jadi isteri saya, tentu ada pengharapan. Jadi, kalau saudara ambil kursus saya ni, mesti ada pengharapan. Dan saya yang jadi pensyarah ini pun ada pengharapan juga. Pernah kita menyediakan nota-nota dan sebagainya, tetapi pelajar kita tak dapat apa. Jadi ini. So, saintism ini adalah dia, sains itu menjadi ism, menjadi kayu ukur. Kemudian, golongan yang seterusnya adalah indifferent, dia tak kisah. Sains. Saya Islam. Saya sembahyang, saya puasa, saya zakat, saya pergi haji. Saya tak berzina, saya tak bermarak. So what? Sains jangan campur dengan agama. Sebab agama adalah agama, sains adalah sains. Kadang-kadang orang faham agama pun tak sembahyang, kita tengok kita. Kalau dia pergi umrah haji ni, saya lebih banyak pergi. Masjid pun saya pergi. Dia tak tahu bagaimana hubungan di antara sains tadi dengan agamanya. Ini untuk sains awam ni, orang sains awam. Ada juga yang terpesona dengan sains. Bila dia sains, tapi bila dia baca Al-Quran, dalam Al-Quran itu dapati ada beberapa ayat yang berhubung dengan sains. Kejadian manusia, kejadian alam, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit? Dan dengan turunnya hujan daripada langit itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Dan apabila tumbuh-tumbuhan tumbuh itu, maka banyaklah buah yang dihasilkan dan di bawahnya itu banyaklah binatang-binatang yang betul, memang betul. Al-Quran, surah Az-Zumar, boleh baca. Kemudian wa minal jibal lijudun bidhu humr, dan begitu juga gunung ganang yang ada berbagai-bagai jenisnya, ada berbagai batu-batannya. Wa minan nas, di kalangan manusia ada Melayu, ada Cina, ada India, ada hitam, ada putih. Wa minan nas wa dawabi, binatang-binatang yang melata, yang biar ular dan sebagainya yang orang tak terkena. Wal an'ami, dan binatang-binatang yang Allah tundukkan kepada kamu, kambing. Jadi kambing, ayam, itik berbeza dengan harimau, gajah sebagainya. Allah, kamu tak pati kan? Oleh kerana Allah Ta'ala telah memberi keupayaan akal, Allah Ta'ala tak bagi jawapan. Dia suruh kita yang bagi jawapan, tapi dia bagi akal kepada kita. Tu, ada ahli-ahli sains tadi, apabila dia melihat alam ini, dia terpersona. Rupanya, betul. Ayat Quran ni sama dengan apa yang sedang dia belajar dalam sains. Ini berlaku pada macam-macam ni. Saya tulis ni, orang terkenal ni. Maurice Bucay, Harun Yahya ni dengan baca Arab buku dia. Dia ni Freemason dan ditangkap di Turki. Nama sebenarnya ialah Adnan Oktar.
Harun Yahya itu bersama dengan Nabi Harun dan Nabi Yahya, dia adalah orang Yahudi. Dan hari ini ditangkaplah. Dulu bukunya terkenal berkenaan dengan teori Darwin ni. Saya pernah debate dengan orang di USIM. Satu ketika dia yang menjelaskan bahawa ya dalam Islam ni tak menolak teori evolusi ini. Yang memperkenalkan teori evolusi dalam Islam adalah Ibnu An-Nafis. Ibnu An-Nafis ini duduk dalam tahun 1200 berbandingkan dengan Charles Darwin ini 1800, 600 tahun kemudian baru datang. Tetapi konsep dan falsafah yang dikemukakan oleh Ibnu An-Nafis adalah amat berbeza dengan konsep yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Gary Miller saya dah sebut tadi, hari ini bernama Abdul Ahad. Bruno Guedouin saya dah sebut tadi, hari ini bernama Abdul Haq. Keith Moore katanya dah masuk Islam hari ini. Seorang profesor tertentu dalam Toronto University dalam bidang embryology. Boleh pergi ke Google dan Google orang ni. Okay. Ini sebahagian daripada mereka. Saya nak share dengan saudari yang meluk agama Islam. Di atas ni ialah Muris Bukan. There is not a single verse found in the Holy Quran inconsistent to science. So it is fully scientific and purely divine scripture. Ini kata Muris Bukan. Tahu siapa Muris Bukan tak? Kalau saya tanya lah. Tahu tak siapa Muris Bukan ni? Tak tahu. Muris Bukan ini dia dah meninggal, katanya dia meluk agama Islam. Yang website dia dia dulu adalah President of Medical Association of France. Macam Malaysia ni kita ada Medical Association of Malaysia, MMA, Malaysian Medical Association. Jadi macam penyakit COVID ni, selain di pengaruh kesihatan, MMA akan membuat dia punya kajiannya juga. Jadi kalau undang-undang, Bar Council. Jadi kalau dalam bidang perubatan di Perancis, maka Medical Association of Perancis lah akan buat. Dan dia merupakan President of Medical Association of France. Dan dia waktu kecil dia dibesarkan sebagai seorang Kristian, bapaknya kuat agama, pergi ke gereja selalunya, dan dia pergi ke gereja ikut ayahnya. Dan bila dia dah besar, dah keluar universiti, bidangnya adalah bidang medical, dia cuba mencari kita kata keserasian, compatibility di antara hujah Al-Quran, hujah Bible dengan hujah sains. Dan dia dapati hujahnya tak serasi. Tak kena, ada yang tak kena. Jadi akhirnya dia diam saja. Orang tawaduk dalam agamanya, dia diam saja, tapi dia menyebut pada dirinya mungkin juga perspektif agama ini kita tak boleh tanya macam sains. Oleh kerana itu, kita terima seadanya saja. Full stop. Tanpa cuba mencari sebab di belakangnya. Tapi oleh kerana famousnya ini, dia dilantik oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi doktor perubatan kepada keluarga diraja Arab Saudi. Bertempat di Riyadh. So, dia pun pergilah ke Arab Saudi dan pergilah ke Riyadh. Sana ada satu hospital antara orang yang pernah dia mengubatinya ialah Idi Amin. Idi Amin ni dulu Presiden Uganda. Yang dibuang, Arab Saudi ambil dan duduk di Riyadh, kemudian dia sakit, kemudian Muris Bakil dipanggil untuk merawatnya. Bila dia sampai di Riyadh, dia biasa saja. Dia tengok orang azan, lepas tu pagi azan, tengah hari azan, petang azan, malam azan lagi. Kemudian dia tengok orang pergi masjid. Maka dia bertanya-tanya. Kemudian akhirnya katanya dia cari Al-Quran tapi yang dalam bahasa Perancis. Ini saya nak sebut lagi. Kita kena cari bahasa yang kita faham. Yang kita tahu latar belakang. Bukan baca orang lain. Orang Perancis ni memang pantang lah baca orang putih ni. Seteru dia. Jadi dia cari Al-Quran dalam bahasa Perancis dan dia buat yang sama. Iaitu mencari perbandingan di antara hujah-hujah dalam Al-Quran dengan hujah-hujah dalam sains. Ayat yang dibaca adalah surah Hajj ayat 5. Balik tengok. Surah Hajj ayat 5 tentang kejadian manusia. Allah Ta'ala aku jadikan manusia mintin. Kemudian daripada itu dalam rahim ibu. Lepas lalu jadi nutfah, alaqah, mudrah besar. Kemudian lepas itu beranak. Ditiup roh. Lepas ditiup roh beranak. Keluar beranak. Kemudian ada yang muda. Ada yang tua. Ada yang dimatikan. Dan tua. Dan tua sekali ada sampai nyanyuk. Dan akhirnya kami mati. Dia kata tidak ada satu pun hujah ini step by step ini sama dengan saintifik. Dan akhirnya pendek cerita dia tulislah sebuah buku yang ada saya dah tulis ni, The Bible, The Quran and Science.
Dan bila buku ini, nipisnya buku ini, tak tebal, tak sampai 1 muka surat. Bila buku ini diterbitkan, heboh dekat Perancis dan akhirnya orang-orang medical sana tolak dia dan okey tak apa. Ini beza orang akademik ya. Saya berpegang pada akademik saya. Jadi akhirnya itulah buku ini diterjemahkan dalam banyak bahasa termasuk bahasa Melayu. Saya baca yang bahasa Melayu itulah lama dulu waktu saya student lagi. Dan akhirnya dia meninggal. Yang kedua ni Gary Miller di gambar ya. Ada gambar Buddha lagi. Tapi the man who decided to provide scientific and historical error in novel Quran. Ini saya dah sebut tadi, dia berdialog dengan Ahmad Didat. Ahmad Didat ni tok guru kepada Zakir Naik. Jadi samalah pattern. Tapi Ahmad Didat lagi hebat. Saya pernah juga dengan Ahmad Didat ni di Royal Albert Hall, London. Memang hebat dia. Dia daripada Afrika Selatan, India. Afrika Selatan. Kemudian ditukar pada Abdul Ahad Umar, itu nama dia sekarang ni. So ceritanya dia adalah bidang pakar ni adalah standard set. Standard set ni adalah semua teori ni dia akan jadi menuju ke satu. Dan akhirnya dia memulakan Islam. Di kanan ini orang ni saya berjumpa dengan dia, namanya Bruno Gadidoni, director of the dia ni juga president of Astrophysics of France. Pernah sama dengan Roger Garudi, tapi Roger Garudi ini yang akhirnya meluk Islam kan, tapi dia marah pada kerajaan Perancis. Akhirnya dia pergi ke Andalusia dan dia kata dia nak meninggal di negara umat Islam Andalusia. Dia meninggal di Andalusia. Tak salah saya di Cordoba. Dah meninggal, umur meninggal pun dekat 97 tahun lah umur dia. Okeylah, ini bukan tak habis. Di bawah ni ialah yang terakhir orang yang masih hidup, itu Keith Moore. Keith Moore ini bagian embryologis. Dan satu isu yang sampai hari ini saya teringat, dia kata ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah ayat sains. Apa ayat pertama? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Khalaqal insan min 'alaq. Allah Taala kata bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, menjadikan suatu. Khalaqal insan min alaq, dan dijadikan insan itu manusia itu daripada alaq. Kalau kita kaji, alaqah ini adalah istilah yang kedua. Asalnya nutfah, keduanya alaqah, ketiganya mudghah. Tapi dia kata kenapa Allah Taala menggunakan istilah alaqah? Dan alaqah ini dalam bahasa Arab disebut sebagai lish atau lintah. Dan bentuk lintah itu ada bentuk di mana selepas ovum bertemu dengan sperm bertemu dengan ovum dalam rahim ibu selepas seminggu dua itu dia bentuknya betul-betul macam lintah. Lintah ada satu kaki, ada satu penyedu. Jadi peringkat awal yang disebut sebagai alaqah ini itulah dia di rahim ibu. Yang kepala itu menyedut darah daripada ibunya, yang kaki itu punya tumpang dan 95% itu darah yang menyebabkan orang Melayu panggil segumpal darah. Itu diterjemahkan oleh ulama Melayu. Tetapi kata semua, kalau saya baca ayat itu, alaqah, ini alaqah. Itu part of kejadian manusia. Sebab later on, dia dibungkus dan bentuk daging yang disebut sebagai mudghah, yang ada tulang, kemudian ditutupi. Selepas dah besar, barulah thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, Allah katakan dalam surah As-Sajdah. Dan kemudiannya itu kutiupkan rohmu. Itu kejadian manusia. Dan akhirnya, dipendekkan cerita, dia memeluk agama Islam. So, saya bukan nak pergi kepada Islam tak Islam. Itu kerja dia dan kerja Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala dan macam tu, takdir Allah Ta'ala. Tapi saya nak menyebut dalam hal ini, balik kepada apa yang saya bincang, ialah pandangan ahli sains apabila bertemu dengan ayat Quran ini. Dan mereka boleh beriman dengan Al-Quran ini, dengan Islam ini, menjadi orang Islam yang lebih baik dari kita yang dah lama berguna Islam ini, apabila mereka mengkaji dalam segi sains mereka itu ada hujah-hujah Al-Quran juga. Tapi selama ini hujahnya sebelah ya. Ini hujah saintifik ya. Sebab itu kita perlu. Kemudian saya ambil sarjana sains Muslim. Jadi ini banyak. Termasuk orang yang disebut tadi, Bruno Gadini, Keith Moore, Gary Miller sebagainya. Dan sekarang ini berhujah. Dan mereka ini ada yang berhujah secara saintifik, ada berhujah menggunakan kaedah matematik ataupun numerik, number. Seperti Zakir Naik sekarang ni, Abdullah Yusuf dan Abdul Yusuf, orang masih hidup, American, selalunya berdialog. Dan YouTube ada banyak, kalau saudara pergi YouTube memang ada. Boleh dengar terus lah dia orang punya dialog
1 jam biasalah dengan apa saintis-saintis Amerika. Tapi sonok dengannya sebab dia bukan pergi kepada emosi dan sebagainya. Mereka membentangkan segi fakta dan kenapa mereka menggunakan sains Islam ini. Dan akhirnya ada kumpulan yang pergi kepada falsafah ataupun epistemologi seperti Syed Hussein Nasir, di Malaysia ini Abu Osman Bakar, asasi mungkin kumpulan kami lah, saya tak nak sebutlah di sini, kumpulan sejarah falsafah UKM dan sebagainya. So, dan akhir sekali kita menggunakan pendekatan sains teorik. Nanti saya nyatakan kenapa ada isu dalam sains Islam. Istilah sains Islam di sini ada sedikit masalah. Jadi kita pergi pada sains. Ini kemudianlah nanti kalau tak hari ini pun mungkin insya-Allah hari Selasa minggu depan ataupun hari berikutnya. Hanya saya nak kongsi dengan saudara. Ini tak ada dalam buku mana-mana dan ini maklumat baru sebab saya pun baru dapat. Kebetulan saya dilantik sebagai external examiner kepada pelajar PhD dan saya rasa terhormat jugalah kerana diminta dan saya sebut banyak kali kepada penyelianya saya bukan pakar dalam bidang bidang sains Islam dan sebagainya ni, dalam bidang macam ni, tapi dia kata tak, saya dah ikuti you punya buku, saya dah ikuti you punya ceramah, kita banyak berinteraksi, orang ni saya kenal lah. Saya nak minta sangat you jadi external examiner. Jadi saya kata oleh kerana permintaan orang ni kita tak boleh tolak harapan. Jadi dia buat judgement sendiri. Jadi saya kata tak apalah kalau yakin betul saya. Tapi kalau pihak ada orang bertanya nanti, who is the external examiner? Profesor Dr. Mahyusuf Usman, dia bilang itu tanggungjawab saya dari kita. Bagaimana saya nak jelas. So itu saya akan jawab kepada Senate Universiti dia sebagainya. So dia buat satu kajian yang alhamdulillah yang buat PhD ini adalah orang Melayu kita tapi umur dia dah 70 tahun. Saya 69 sekarang, 68 sorry. Maksud 69. Kemudian bila saya tanya dia waktu Viva, saya tanya dia kenapa dia buat PhD. Dia kata, Prof, saya bukan buat PhD kerana saya nak naik pangkat. Kerana nak bergelar doktor ke apa tak. Sebab saya nak jadi anak murid PhD ni dan saya dulu pegawai kerajaan. Saya baca satu hal. Saya bertemu dengan banyak orang. Jadi ilmu saya tu bertaburan. Ilmu tu ada ilmu yang saya dapat waktu mesyuarat, ada ilmu yang saya dapat ketika orang berceramah, ada ilmu yang saya dapat bila saya diminta buat assignment, ada ilmu yang saya dapat bila orang soal saya, bila saya tak menjawab, saya balik cari. Jadi ilmu saya tu bertaburan. Bila saya buat PhD, ilmu ini nak disistematiskan. Daripada chapter pertama, chapter 2, chapter 3, sampailah kepada kesimpulan dan saya nak seorang supervisor yang mampu untuk membimbing saya. Untuk systematize my knowledge. Untuk mensistematikkan ilmu saya yang bertaburan tadi. So, tajuk dia ialah macam mana orang Melayu Islam, ini khas untuk orang Melayu, kajian hanya untuk orang Melayu. Orang Melayu Islam di Malaysia, scholars, sarjana, pandangan mereka terhadap sains Islam ni. Siapa mereka ini? Mereka ini iaitu respondennya atau orang yang kita kata menjadi bahan kajian ini adalah mereka ini semuanya pemegang-pemegang PhD. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mereka bukan hanya PhD tapi dia mesti senior di dalam career akademiknya. Maksudnya kalau hari ini jadi pensyarah, bulan depan kitanya tak mau. Itu baru lagi, dia pun tak faham apa lagi. Itu mereka yang bergelar profesor. Lagi, bukan mereka bergelar profesor saja, mereka juga mentadbir. Jadi ada profesor tak pernah mentadbir. Dia tak tahu macam mana orang silat dan perjuangan orang mentadbir ni. Sebab kita mentadbir, pensyarah-pensyarah di bawah kita ni minta macam-macam. Nak naik pangkat, nak naik apa semua. Yang kita di atas ni, polisi kata tak boleh gini-gini, duit tak ada lah begini. So macam mana? So orang yang pernah terlibat dengan hal-hal yang demikian. Dan di peringkat universiti pula, mereka ini tak kurang daripada timbalan dekan ataupun timbalan ketua pengarah seperti SIRIM ke apa semua. Itu dia punya responden dia. Oh, hebatlah. Saya pun seronok saya berjadi di situ. Apa hasil kajiannya? Saya ingat apa dia punya tu, jadi kita baca PhD dia pula. Tapi saya dapat ilmu. Dan saya catat ilmu ini dan saya minta izin untuk saya gunakan sebagai lecture saya. Dan hari ini saya nak share dengan saudari dalam kursus pendahuluan sains teorik ini, 2143 ini. Apa pandangan mereka? Dia kata ada 4 golongan. Sampelnya 40 orang dan ada lagi lah tapi 40 orang dia ambil. Yang sebagian tu kena buang.
tempoh itu ada sebab lah. Jadi 60% daripada dia mengatakan 60% daripada orang Melayu, saintis Melayu mengatakan dia tak setuju sains Islam. Sains Islam pun dia tak setuju. Sebab bagi mereka sains ada sains, agama itulah agama. Jadi itulah yang perlu kita buat kerana dalam sains ini kita tak boleh bincang agama. Itu yang sama ada bab biologi ke, geologi ke, fizik ke, chemistry ke, apa sajalah, engineering ke apa. Tuhan tak ada. Tuhan tak ada campur. Kalau dalam jawapan tu nanti kita kata apa lillahi ta'ala ke tak ada. Jadi dan mereka yakin bahawa dengan adanya sekarang ini pun it's okay. Hanya kita pertingkatkanlah sains kita dan pertingkatkan agama. Biar dua-dua ni selari begitu. Itu pandangan yang pertama. 26% lagi tak pasti. Untuk tak pasti apa? Tak pasti untuk membuat pendirian. Yang tadi ada pendirian. Pendirian itu jangan campur. Yang hak ini dia tak pasti sama ada kita boleh campur tak antara sains dengan agama ni. Tapi mereka nak supaya sains dan agama itu berkembang. Dan kalau boleh, Malaysia ni identitinya identiti agama lah. Tidak sekular. Dan dia berkembang seiring dengan agama Islam. 10% mengatakan ya mereka bersimpati. Sebenarnya angka ni 26.3% yang tak pasti itu. Tapi saya bundarkan. 10% mengatakan ya memang ada sains Islam. Ya memang saya pernah dengar. Saya pernah baca buku pun. Saya pernah ikut kuliah pun. Saya pernah ikut seminar, perbincangan. Tetapi saya tak bersedia untuk sama-sama mengembangkan yang kata-kata Islam. Saya tak bersedia. Sebab saya ni ahli bata dalam bidang agama ni. Saya tahu sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan saya tahu bila saya pergi Mekah pun saya tengok banyak tinggalan-tinggalan. Bila saya pergi menziarah tempat-tempat banyak tinggalan-tinggalan sains teknologi semua ni. Tetapi mencampur adukan ni tak payah. Dan dia rasa selesa dengan yang ada hari ini. Saudara bayangkan. Hanya 3.7%, bundarnya 4% yang setuju supaya kita adakan usaha untuk pengislaman ilmu ini. Bahawa sains, teknologi dan agama ini, dia adalah tauhid, dia bersatu. Dia ilmu yang satu. Yang berada di bawah naungan dan perlu dituntut. Akan tempanglah agama ini kalau tidak ada sains dan teknologi. Dan tidaklah ada yang dikatakan agama ini kalau agama itu dikeluarkan. Jadi pernah yang kata-kata Einstein ini, sains tanpa agama buta, agama tanpa sains tempang. Memang buta betul. Sains tak ada, agama tak ada. Kemana kita nak bawa? Jadi macam masyarakat sekarang tak nak kahwin lah. Orang di Amerika tak nak kahwin. Dah kahwin pun tak nak. Tak tahu ke mana. Bila dah kahwin, dia minta hak dia. Hak saya sebagai isteri, hak saya sebagai suami. Bila dapat anak, anak tu dia ajar haknya sebagai seorang anak. Akhirnya bapaknya tak nak bagi duit ke dia, nanti kamu lah, dia minta hak sangat, dia tinggal harta pusaka dekat anjing. Mana ada? Di barat. Biasa. Sebab benci beranak. Memang betul anak umur 18-19 ni, dia memang, saya pun anak ramai juga, memang mencabar kedua ibu bapaknya untuk jaga. Macam saudara ini. Memang cabar. Pak mak bagi duit apa semua, kita tanya, berapa kali apa yang kita telefon pak mak kita? Berapa kali kita tanya khabar pak mak kita? Berapa kali kita ambil tahu kesihatannya? Tak. Orang lain kita tanya. Kita bercakap dengan boyfriend kita, dengan girlfriend kita paling panjang. So, sebab itu, sebenarnya lah, hanya sedikit saja balik kepada kita lah, yang sensitif dengan isu ini, yang sentiasa nak mengembalikan semula. Tetapi saya melihat 4% atau 37% ini amat kecil. Sebab itulah, saudara lihat, saya pun terima hakikat ini. Susah nak mengajar subjek sejarah falsafah sains, etika kita sains dan teknologi, dan penggunaan sains teknologi ini. Sebab tak banyak pensyarah yang nak terlibat. Yang pensyarah yang terlibat itu pun sebahagiannya masih nak belajar. Sebab dia sendiri pun tak pernah belajar. So, saya banyak kali sebut, bukan nak lepas perasaan, supaya kita kerap adakan siri seminar, wacana, inilah orang ilmu tentang sains dan agama ini. Malah saya pernah sebut kat televisyen, sebab saya dulu appear kat televisyen banyak kali. Terlalu banyak, sampai ada 103 setiap minggu saya ada. Kalau forum perdana itu terlibat. Saya baru pun saya pernah cadangkan. Kenapa tidak ada wacana sains dan Al-Quran di dalam televisyen? Sains dan Islam dalam televisyen. Bukan membicarakan sains, hubungan sains ini. Dan bagaimana? Tak ada. Sebab
Mereka mengatakan, iyalah, saya tak tahulah apa sebenarnya. Tetapi mereka yang ada 96% ini tak tahu macam mana benda itu nak direlatekan, nak dihubungkan. Lebih kurang macam tu. So itulah lebih kurang yang ada. So umumnya sama ada mereka terima atau tidak sains Islam, bagi saya Melayu Islam ada perkara yang menarik untuk dibincangkan. Pertama, biarkan saja sains terpisah inilah. Ada yang bimbang apakah nilai sains akan menghakis nilai agama. Macam sekarang lah. Ini hujah Syed Hussein Nasir. Syed Hussein Nasir kata bila Abdul Salam ni Nobel laureate, dia kata science is science, religious is religious. You cannot. There is no Hindu science, Christian science, Yahudi science, or whatever science. Therefore, there is no Islamic science because science is science. Only small numbers of Muslim ini dia suka bawa sangat ajaran agama dan ini merugikan. Sebab itu wujudnya sains Islam. Kalau saudara tengok hanya orang Islam saja yang perjuangan ini sebab tak ada Christian science ke, Hindu science ke, Buddha science ke. Saya pun duduk belek ya kat kedai. Ada tak Buddhist science? Jadi kata Syed Hussein Nasir, nilai apakah yang menyebabkan lebih hebat orang barat ini menguasai sains dan teknologinya, lebih jauh mereka meninggalkan agamanya. Hari ini sebahagian besar mereka ni ateis sebenarnya. Dan sebahagian besar mereka ini pun walaupun dia dilahirkan sebagai anak Kristian sebagainya, dia kata saya tak nak pergi gereja. Kalau you tanya saya what is Trinity pun saya tak tahu jawab. Kalau saya jawab pun saya tidak jawab atas landasan akademik ataupun berhujah berdasarkan hanya saya akal-akal macam orang Melayu kita lah. Main rasa-rasa lah otak dia yang tanya Islam. Pasal apa kena puasa? Pasal apa puasa di bulan Ramadan? Tak boleh bulan lain kan? Dan sebagainya dia main rasa-rasa ya lah. So ini. So, tapi ada yang mengatakan bahawa agama itu perlu berbimbing sains. Kita jangan biarkan sains itu lepas daripada ikatan dan akhirnya entah jadi macam-macam. So, pandangan ini bergantung kepada mereka. So, ini adalah sebenarnya mukadimah kepada kelas saya pada inilah. Ada soalan tak? Ada 5 minit lagi. Ada soalan ataupun ada benda nak bincang? Tak ada. Slide ni akan dikongsikan dalam UKM Folio kan Doktor? Macam mana? Slide Doktor itu akan di-share dalam UKM Folio dah kiranya. Tapi sekarang ni saya belum masuk lagi. Dan saya akan cuba kepada Dr. Faizal untuk Azmi macam mana. Ataupun mudahnya saya akan emailkan kepada diorang, minta diorang masukkan insya-Allah. Baik Doktor, terima kasih. Itu bahan kita. Saya nak daripada segi konten, dari segi yang saya bincang tadi, ada isu, ada persoalan, ada benda yang tak jelas atau saya cakap cepat macam mana? Nak tanya, boleh bagi contoh nilai sains yang boleh hakis nilai agama yang slide sebelum ni? Ini orang barat lah. Dia bila nilai sains itu adalah nilai sekular, Tuhan sebelah. Tuhan campur. Jadi apabila dia macam ni lah. Pisau yang tajam itu memotong. Api yang panas itu memotong. Jadi kalau kita cerita bahawa Nabi Ibrahim tak terbakar, dia akan kena mengarut. Bukan nilai tu. Saya nak tanya kali. Okay, faham dah. Kita baca dalam sains, api yang panas itu membakar. Raja Namrud, sains apa dia ada, saya tak tahu. Tetapi dia pun tahu bahawa untuk membakar, mesti gunakan api yang panas. Orang seperti Nabi Ibrahim, dia tak boleh bakar sikit-sikit. Dia kena campak terus mati ya. Jadi dengan premis dalam kepala dia bahawa api yang panas itu membakar, maka dia campakkan Nabi Ibrahim. Itulah nilai yang dia pegang. Tetapi Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim tak terbakar. Jadi satu fenomena iaitu Nabi Ibrahim dicampak api tak terbakar. Macam mana kita nak hitungnya? Kalau kita menggunakan scientific argument, maka cerita ni cerita mengarut kan? Sebab itu, orang barat ada dia buat kajian cerita-cerita misteri dalam Al-Quran. The myth of Al-Quran. Itu tajuk dia. Jadi, kadang-kadang kita terperangkap. Mana ada cerita mitos dalam Al-Quran? Al-Quran tidak ada satu pun yang mitos. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Musa. Itu benar sebenar-benarnya.
La raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab. Alif lam mim zalikal kitab. Ini hadzal kitab. Ini adalah Alkitab, the books. La raiba fihi, yang tidak ada sebarang keraguan dalamnya. Tak ada pun sikit yang bohong. Hudan lil muttaqin, memberi hidayah petunjuk kepada mereka yang inginkan ketakwaan. Bukan Islam, bukan iman, takwa. Takwa ni stage yang 3. Orang itu dia masuk Islam, dia beriman, baru bertakwa. Ada orang Islam tak beriman. Ada orang Islam beriman tapi tak ada takwa. Takwa itu lebih tinggi. Jadi, bila timbul macam ini, maka value apa yang dia buat? Itulah value saintifiknya. Sekarang saya nak tanya, Islam pun tak pernah macam mana? Ini dalam 5 minit. Sebab tu saya perkenalkan saya tadi. Dalam Islam, betul. Tak apalah saya beritahu sekarang sebab nanti balik tak perhati kan, nak tunggu depan. Dalam Islam ni betul, api yang pernah membakar. Kenapa manusia faham dan tahu kenapa ini bakar? Sebab kita jadi khalifah. Kalau tidak, kita tak boleh masak nasi. Kalau tidak, kita tak boleh bakar. Tetapi kami dalam Islam, kita dalam Islam ini, kita percaya bahawa api itu terbakar kerana keizinan Allah. Di pada ayat mana? Allah telah sebut dalam surah Tauhid, iaitu surah Ikhlas. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Cuba saudara-saudari perhatikan ayat ni. Balik tengoklah ayat ni. Kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah ahad, tidak wahid? Ni yang hak dari Fakulti Islam mungkin faham kot. Kalau yang ada pelajar di Fakulti Islam ke atau seumpama dengannya. Wahid itu number. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sitah, itu number. Tapi kalau wahid, kalau ahad, ahad itu bukan number. Ahad itu sifat Allah, iaitu satu and only one. Dalam bahasa Melayu ini kita kata Allah itu Maha Esa, I huruf besar. Tak ada. Esa ini tak boleh digunakan kepada selain daripada Allah. Satu kalimah yang dicipta oleh ulama untuk menggambarkan sifat Allah yang Esa. Esa itu apa? Esa daripada segi sifat dan esa daripada segi maudhu' dia dan sebagainya. Sifat dia macam mana? Kalau mak saya sayang dengan saya boleh bandingkan dengan ayah saya sayang pada saya. Tapi kalau sayangnya Allah kepada saya itu ahad, maknanya tak boleh banding sebab dia satu. Okey, nampak kan? Jadi kalau mak saya sayang dekat mak saya. Tapi dalam masa yang sama, mak saya suruh saya buat kerja yang haram. Tidak lagi ada taat ni, tidak ada taat kepada makhluk untuk kerja maksiat ni. Jadi kita tak boleh buat. Kenapa? Sebab kita sayang kepada Allah lebih daripada itu sifat ahadnya. Jadi itu satu. Yang kedua, Allahus Samad. Allah yang segala-galanya ini bergantung pada dia. Saya sayang pada isteri saya, betul. Apa saya sayang kepada siapa? Saya beli kereta dekat dia, saya beli rumah pada dia, saya beli makan minum, saya beli pakai, saya bergurau senda dengan dia. Tapi sayang itu bukan kerana kereta. Sayang itu bukan kerana rumah. Sayang itu bukan kerana apa yang saya berikan pada dia. Sayang itu adalah Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala menentukan. Kereta boleh cari. Kasih sayang tak boleh cari. Sebab Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi, api itu memang cirinya membakar. Tapi kebolehan api untuk membakar, ini bergantung kepada izin Allah. Allahus Samad. Allah lah yang bergantung segalanya pada dia. Jadi, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut spesifikly untuk kes Nabi Ibrahim ini, apabila saja Raja Namrud ini campak saja, kalau saudara pernah pergi ke Urfa, yang saya dah pergi, nanti kita tengoklah gambar. Kalau adalah, saya ingat adalah ini. Di mana tempat di mana Nabi Ibrahim campak tinggi. Bukan hanya api, kalau jatuh pun pada kaki. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu, bardan wa salam ala Ibrahim. Sejuk dan selamat kata Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala minta kepada api supaya dinginkan, bagi comfortable dan selamatkan kata Nabi. Sebab itu kata Ibrahim. Sebab itu bila Nabi Ibrahim dicampaklah api itu menyelamatkan Ibrahim. Sebab api itu makhluk Allah. Kenapa jadi demikian? Sebab Raja Namrud itu zalim. Dan doa daripada orang yang dizalimi, seperti doa Nabi Ibrahim, itu adalah tanpa hijab. Jadi maknanya, api masih membakar. Sebagai ahli sains tauhidi, kami percaya api itu membakar. Tapi kebolehan api untuk membakar bukan terletak kepada api, tetapi terletak pada izin Allah.
Itulah juga dengan cerita Nabi Ibrahim sembelih anaknya, bagaimana Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, bagaimana macam-macam lagi Nabi Isa menghidupkan orang mati, bagaimana Nabi Nuh membuat bahtera dan sebagainya. Jadi ini berbeza dengan orang yang totally berpikiran secara saintifik yang menolak agama. So akhirnya dia mengatakan bahawa ini cerita misteri, cerita mitos, cerita mitos dalam Al-Quran atau dalam agama. Okey? Okey, faham tak? Okey, dah faham. Kalau- Jelas. Okey, kita 6.30 lah. Kita insya-Allah kita sambung hari Isnin ni, hari Selasa pukul 5 petang juga. Dan macam ni lah. Dan insya-Allah saya akan cuba masukkan ini as soon as possible lah. Kalau tak hari ni pun mungkin pagi besok insya-Allah. Dalam apa iFolio, UKM Folio insya-Allah. Okey lah, kita tutup kat situ tu. Okey, Terima kasih Tuan. ada apa lagi ya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.